Video ini ditajuk oleh Firma Guaman, Tetuan Asia dan Hisam, Cawangan Bangi. Alah, bayar maintenance ni. Buat kaya developer je, buat kaya JMB. Apa kelebihan, kelemahan, beza dua jenis title ni yang dinamakan sebagai individual title dengan strata title? Okey, asasnya beza dua ni adalah, yang asasnya kita nak fahamkan adalah individual title maksudnya tanah sekeping tanah tersebut dimiliki oleh saya seorang. Maksudnya dokumen hak milik tu jelas menunjukkan 20 kali 70 saiz tanah tersebut, sayalah individual yang memiliki tersebut. So tanah tadi individual title. Okey, dokumen hak milik individu. Bagaimana pula dengan strata? Strata ni biasa terlibat dengan hartanah yang jenis high rise, iaitu yang bersifat bangunan lah. Ada apartmen, kondo, pangsapuri dan sebagainya. Kerana di atas keping tanah yang sama ada ramai pemilik. Itu yang kita nak lihatkan, apa beza individual title dengan strata title. So bila masuk dalam gelanggang strata title, kita lihat pula apa dia punya nature dan apa kelebihan dia. Nature dalam strata title kita dah faham, di atas keping tanah yang sama ada ramai pemilik. So sudah tentu semua pemilik akan memiliki petak rumah masing-masing. So kalau rumah saya tu 800 square feet, itulah petak pemilikan saya. Tanah siapa punya, tak ada spesifik siapa punya. Sama-sama kita memiliki tanah tersebut. So bila ada word sama-sama, menjadi tanggungjawab bersama untuk jaga kawasan bersama. So common area dalam bahasa Inggeris ni disebut sebagai common area, kawasan bersama. Nak jaga kawasan landscape, security guard, kawasan parking, swimming pool, surau, ada tu siap, ada clubhouse, ada tennis court. Ini semua tak ada individu pemilik, semuanya kawasan bersama. So kelebihan dia apa? So semua orang berada di bawah Strata Title Act. Pasal kita punya dokumen hak milik bersifat strata kan, so dia ada Strata Title Act. So akta menyarankan, mewajibkan semua pemilik strata wajib bayar maintenance untuk jaga kawasan bersama. Jadi tak adalah leceh Persatuan Penduduk, JMB ataupun Management Corporation nak pergi pujuk pula bayar maintenance. Itu satu kelebihan besar lah saya lihat bila kita beli hartanah berjenis strata ni. Dia ada undang-undang yang menjaga dan juga tanggungjawab semua untuk membayar maintenance. So somehow kelebihannya lagi, kita lihat kawasan bersama semua dapat dijaga dengan baik, dengan syarat bayaran semua okey kan, lift terjaga, lepas tu landscape cantik, pokok bunganya pun subur, swimming poolnya pun cantik, tak adalah orang tertukar dengan kolam ikan puyuh. Oh, kata ingatkan kolam ikan puyuh tadi, rupanya swimming pool. Kan? So security guard pun kemas, handsome, pakai uniform, orang keluar masuk pun security-nya dijaga, siap ada CCTV. Bagus ni bagi mereka yang betul-betul sensitif tentang security. Sudah tentu dia sukalah melihat walaupun kena bayar maintenance yang mahal, keluarganya selamat. Itu antara kelebihan dia. Kalau kelemahan strata pula macam mana? Okey, bayangkan tadi yang keindahan tadi jadi kelemahan. Banyak dan luas kawasan bersama, ada landscape, ada swimming pool, ada lift, ada security guard, tapi bayarannya tak cantik kan. Sepatutnya ada 100 biji rumah, yang bayar 20 biji rumah saja. So 80 biji rumah tak bayar. Pasal apa? Macam-macam perangai lah. Itulah saya tak duduk situ, pasal apa saya nak kena bayar? Rumah saya kecil, kenapa saya kena bayar? Macam-macam. Rumah saya penyewa lah bayar. Okey, so benda-benda ni penat kalau kata sebagai persatuan penduduk ataupun joint management body nak melayan benda ni. Yalah, semua tanggungjawab kan kena bayar lah. Tapi tak bayar. So 80% tak bayar. So tinggal 20% je yang bayar, yang steady membayar kan. So bagaimana rasanya rupa kawasan bersama tersebut? Dekat sini yang ngerinya, tengok landscape semua, kalau kata pokok tu ada yang tinggi, ada yang rendah, bersepah-sepah daun kat bawah, tak ada orang nak sapu, swimming pool tak di-maintain, kita nak bawa anak pergi berenang pun risau, nampak macam ada saksa pula dalam tu, berenang dalam tu kan. Lepas tu security tak ada orang jaga. Ini nak kata banyak isu yang berlaku dalam hartanah jenis strata bila mana para penduduknya mentalitinya tidak mahu membayar maintenance dengan baik. Okey, bagaimana pula kalau kita beli rumah dia tak ada strata title? Tapi sekarang ni guys, saya tengok ada tau developer dah mula kreatif. Dia buat rumah landed tapi dia strata kan dia punya title tu, supaya taman yang dia buat tu cantik tau, siap dengan roundabout, dah ada landscape. Ada tu kan yang jenis roundabout tu siap dengan batu-batu dia bersusun macam-macam color. Jadi kita pun rasa ada premium sikit lah taman tersebut kan. Ada siap dengan guard house, CCTV, siap dengan ada tu clubhouse. Okey, sekarang ni dia
dia landed. Kalau dia tak bagi strata, macam mana nak jaga kawasan bersama dengan baik? Kena faham, kekuatan utama strata title ni pasal dia akta. Bila akta ada undang-undang, adalah dia punya penalty, denda dan sebagainya kalau tak diikuti dengan baik. Okay, kalau saya beli rumah yang individual title, apa kelebihan dia pula? Okay, kelebihannya, kalau saya sebagai pemilik tanah tersebut, tak ada masalah. Saya tak adalah kewajipan untuk bayar apa-apa kerana saya kena jaga kawasan tanah saya sahaja. Dan kalau saya nak jual, saya tak perlu minta restu ehsan siapa-siapa lah. Kalau rumah strata, dia kena dapat approval, kena dapat somehow request daripada dia punya JMB, memastikan maintenance semua okey, barulah dia release, barulah boleh jual. Tapi individual title tak perlu. Saya nak jual, saya punya hak, saya tak perlu nak minta kebenaran siapa-siapa. Itu antara kelebihan dia lah sebagai individual title. Tapi kalau kata kelemahan individual title, okey, kita ambil simulasi yang sama. Sekiranya satu taman, tuan-puan pernah tak pergi tengok satu taman yang cuba nak buat gated garden? Kan, dia semua individual title, rumah teres, tapi semua pakat nak buat macam security lah kan, supaya selamat lah, tak adalah orang main keluar masuk je dekat taman tersebut kan. So dia pun kumpul duit lebih kurang, buatlah pagar, buatlah pondok guard. Sekali tengok tu dia 50% memilih untuk tak nak bayar maintenance. Pasal apa? Macam-macam komplain. Pak guard tidur lah, pak guard tak sikat rambut lah, lambat buka besi lah, aku tak nak bayar kan. Okey, sekarang ni siapa yang ada kuasa nak memaksa dia bayar? Susah lah kan, nak dapat kesepakatan tu jadi masalah dan juga cabaran yang sangat besar. Susah kan, walaupun persatuan penduduk tu yelah dia panggil sebagai resident association. Persatuan penduduk taman tersebut bincang-bincang, jomlah kita buatlah sama-sama. Anak kita nak main basikal kan, petang-petang nak keluar, jadi kita tak risau bila ada guard, tak adalah kereta main masuk keluar tak perasan, budak-budak semua kan. Kita cuba nak meletakkan sentimen, emosi supaya semua orang bersetuju dalam direction yang sama. Tapi nak buat macam mana? Ada orang dia jawab, tak apalah, awak semua nak buat guard ke? Buatlah, saya beli rumah ni dulu untuk jaga rumah saya je. Saya tak duduk sini pun, saya plan nak duduk waktu pencen. Awak nak, jadi susah kita nak melayan. So itulah saya lihat bagaimana sukarnya satu taman nak buat dalam apa-apa aktiviti bersama kerana tidak adanya kekuatan strata title tersebut. Tapi itulah kalau kita lihat daripada segi kelemahan individual title, tapi cuba nak buat facilities macam strata title. Yang terakhir sekali, betul ke kan kalau kata kita sebagai pemilik penduduk yang berada di kawasan strata kan, Alah, bayar maintenance ni buat kaya developer je, buat kaya JMB. ya, betul ke tidak? Jawapannya betul. Pasal apa? Ia adalah satu business entity yang menguruskan, yang menjalankan, menjaga kawasan bersama. Dia adalah business. So sudah tentu adalah profit margin yang diharapkan daripada bisnes tersebut. Saya tak bimbang dari segi business margin yang dia buat. Ialah sebagai bisnes kan, property management company, dia datang, dia bantu, dia uruskan pembekal lift, dia uruskan pengurusan landscape, dia uruskan security guard. Ni semua kerja. Bila kerja dia jadi bisnes. Bila bisnes sudah tentu nak buat untung. Okey, kita tak bimbang tentang company tersebut buat untung. Kita lebih bimbang company tu tak berupaya nak jaga kawasan bersama dengan baik. Kerana mentaliti pembayar-pembayar kawasan tersebut. Yalah kan, so semua fikir tak nak bayar nanti dia buat untung. Memanglah dia bisnes memang kena buat untung. Yang kita nak question, yang kita nak argue, yang kita nak persoalkan dia adalah bila saya bayar ni, make sure semua kawasan bersama dijaga dengan baik. So dekat situlah yang menjadi kebimbangan sebenar kita sebagai pembayar maintenance dalam satu hartanah strata. Bila saya bayar ni, saya nak make sure lift ada 6 beroperasi dengan baik. Swimming pool cantik semua, air ditukar, tak adalah masalah kulat, masalah penyakit kulit kalau bawa anak kita berenang kat situ. Landscape semua cantik, pokok trim dengan baik, jadi kita pun nak jalan petang bawa anak berjalan pun cantik, semua bersih bawah, tak adalah sepah-sepah daun, dan malahan mungkin ada serangga, binatang berbisa dan sebagainya kan. Dan security, paling penting, security kena tip top, biar orang masuk betul-betul orang dekat, orang yang memang penduduk kat situ. Kita tak nak orang main simply masuk, angkat-angkat tangan, masuk. Ini apa ni, pak guard macam ni, check bak sini dia punya lesen, okey, masuk dalam sistem, daftar, okey, pergi, nak pergi mana pergi. Tapi make sure benda tu diuruskan dengan baik. So kebimbangan dalam pembayaran strata ni bukan bimbang mereka buat profit, bimbang adalah maintenance tu tidak dijaga dengan baik. Alright, nice. Okay, kalau video ni bagus, membantu, diharap anda sudilah untuk like, komen, subscribe dan juga share. Teruskan follow Herman Taib. InsyaAllah ada banyak lagi video-video konten berkaitan dengan kewangan dan hartanah yang selalu akan dikongsikan. Alright guys, all the best. Take care and steady. Kalau kata kelemahan
Kelebihan campur kelemahan, kelemahan. Okey.